Seterusnya saya mempersilakan pembahas kedua kita iaitu daripada Negeri Pahang. Yang berhormat Datin Hajah Samsiah Haji Arsyad. Dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqla bihil hawaij wa tunalu birra'id wa husnul hawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'mila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Pengurusi Tetap Wanita UMNO Malaysia dan Datuk Timbalan Pengurusi Tetap. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Nurliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia dan Barisan Kepimpinan Wanita UMNO Malaysia. Wakil-wakil dari ahli majlis tertinggi dan para perwakilan sekalian. Saya Hajah Samsiah binti Haji Arsyad mewakili Wanita UMNO Negeri Pahang ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Siti Hajah Mubin, Ketua Wanita Pahang yang memberi kepercayaan kepada saya selaku jurucakap mewakili wanita negeri. Syukur Alhamdulillah setelah melalui pelbagai rintangan, akhirnya kita sama-sama berada di sini menunaikan tanggungjawab sebagai ahli pada keramat ini. Sidang perwakilan yang dirahmati sekalian, meneliti ucapan dasar daripada Yang Berhormat Datuk Ketua Wanita, saya percaya kita sama-sama memahami bahawa ianya berpaksi kepada persiapan parti dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang saya kira bakal tiba pada bila-bila masa sahaja lagi. Atas dasar itu, perbahasan saya pada hari ini menyentuh beberapa perkara yang saya kira wajar diambil perhatian tegas dan pantas oleh segenap kepimpinan parti di semua peringkat. Salah satu perkara wajib diketengahkan dalam usul persediaan menghadapi PRU adalah kesiapsiagaan parti itu sendiri. Ini berarti sebagai sebuah parti, kita wajar memperkemaskan gerak kerja jentera parti bermula dari peringkat bahagian lagi. Gerakan ini merangkumi kesemua 35 ahli jawatan kuasa yang dipertanggungjawabkan melalui biro-biro yang telah disediakan. Saya bagi contoh, Biro Felda, pengurusi sewajarnya mengadakan perjumpaan-perjumpaan bersama pengurusi-pengurusi JKKR, GPW, ketua-ketua blok, Majlis Belia Felda, MBF, kami anak Felda, KAF dan NGO-NGO lain bagi mengiratkan silaturahim. Mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan pengundi-pengundi yang perlu kita santuni. Begitu juga dengan Biro Orang Asli. Sudahkah kita selesaikan atau tolong bawakan masalah-masalah mereka untuk dibantu? Kerana orang-orang asli merupakan penyokong kuat kita selama ini. Dan bagi setengah parlimen dan DUN, mereka juga merupakan penentu kepada kemenangan kita. Para perwakilan sekalian, Biro Agama bagaimana? Hubungan kita dengan imam-imam AJK Masjid. Mereka ini juga perlu kita santuni. Kerana pengaruh mereka ini jangan sesekali kita perkecilkan. Seterusnya, Biro Daftar Pemilih dan Keahlian bahagian-bahagian. Pengurusi segera menggerakkan jawatan kuasa untuk mencari ahli dan juga mendaftar pengundi. Berapa ramaikah pengundi-pengundi baru yang telah kita daftarkan? Adakah ia mencukupi bagi memastikan kemenangan kita? Atau sudahkah pengurusi dan ahli jawatan kuasa duduk bersama ketua-ketua cawangan, entiti-entiti dan juga JA-JA, meneliti sama ada mereka yang baru berdaftar itu menyokong kita atau sekadar pengundi yang dipindahkan oleh musuh. Seterusnya, Biro Penerangan perlu bangkit proaktif. Buatlah perjumpaan-perjumpaan di setiap PDM. Perjelaskan isu-isu semasa. Buatlah WhatsApp group supaya pemimpin-pemimpin cawangan mendapat maklumat sebenar dari parti untuk mereka tularkan dalam situasi terkini. Di sinilah Cyber Trooper UMNO perlu memainkan peranan yang penting.
Pemimpin perlu memberi maklumat yang tepat kepada mereka dengan kadar segera supaya mereka dapat menyebarkan maklumat-maklumat terkini dengan pantas. Pemimpin-pemimpin tertinggi, jangan lupa, lihatlah kebajikan ketua-ketua cawangan dan entiti-entitinya. Kerana mereka ini merupakan frontliner kita untuk memenangi PRU yang ke-15. Faham-fahamlah. Datuk Pengurusi Tetap dan Sidang Perwakilan, mungkin ada yang bertanya, saya ni duk ngabar ke orang je. Wanita tu buat benda je. Sebenarnya sahabat-sahabat saya jurucakap yang lain telah dan akan perjelaskan gerak kerja wanita. Kau cuma nak ngabar lah. Jangan ditanya ke mana kau mau pergi. Jangan ditanya ngapa kau mau pergi. Tengok dari 2018 lepas kalah itu. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Ke hulu, ke hilir. Panas kami melengah atas bawah. Hujan banjir. Lencun atas bawah. Tambah pula orang ini. Ini lah. Ni. Mengerah nak itu, mengerah nak ini. Semua nak segera. Itulah dia. Wanita. Itulah dia, JA. Dan kamilah sekuat sayang. Satu jenama dikenali masyarakat. Lalu aja van sekuat sayang. Semua dah tahu itu wanita UMNO. Wanita luar biasa. Wakil-wakil MT dengar yang ya. Yelah, dengar. Ada ke mana jatuh? Ini masa tak boleh potong. Okey. Wakil-wakil MT dengar yang ya. Demo pencerita wanita belaka kan? Okey. Tapi kadang-kala koma ni terasa umpama macam daun kari je. Mana doknya masa nak kenduri tak kira lah kecil besar kenduri. Semua cari daun kari. Kalau tak ada daun kari, tak sedap. Dapat hak kering pun tak ngapa. Tapi tengoklah masa nak makan nanti. Kalau ada daun kari dalam gulai, kaih ke tepi pinggan je. Jarang-jarang sekali orang makan daun kari dengan gulai. Ingatlah. Janganlah jadikan wanita ni umpama daun kari yang. Pemimpin-pemimpin tertinggi, ingatlah. Wanita ini tidak dijadikan dari tempurung kepala untuk minta disanjung-sanjung. Wanita tidak juga dijadikan daripada tulang kaki untuk mudah diinjak-injak. Tetapi wanita dijadikan daripada tulang rusuk lelaki yang dekat dengan hati untuk dikasihi. Dan dekat dengan lengan untuk dilindungi dan diyakini. Dan ingatlah, hari ini wanita, UMNO itu wanita. Dan wanita itu UMNO sebenarnya. Tanpa wanita, agak-agaknya di mana UMNO sekarang ini. Sidang perwakilan yang dirahmati Allah, dalam mendepani PRU ini juga perlu kita ingat, untuk mencapai kemenangan, kita memerlukan gerak kerja bersepadu daripada semua pihak dalam parti. Sebagaimana pentingnya peranan wanita, begitu juga dengan anak anda puteri kita. Selain daripada tugas puteri menjaga IT semasa D-Day, URP, ini bukan Urban and Regional Planning dalam sini banner ya. Tetapi unit risikan puteri aka call center yang bertanggungjawab merisik sikap pengundi melalui panggilan telefon bersama-sama dengan JA. Ini adalah satu kombinasi yang diyakini mampu menjejak pengundi-pengundi luar terutamanya. Tetapi anak-anak anda semua kenalah tahan dengan mulut mak-mak ni. Sabarlah. Kerana kamu adalah pewaris bagi gerak kerja wanita di masa akan datang. Begitu juga dengan anak anda pemuda, dengan skuad sabilnya yang bersama-sama turun ke padang, mengungguli apa jua aktiviti kemasyarakatan. Bangkit skuad sabil,
Gagah seiring dengan skuad sayang wanita UMNO yang telah terbukti terus berkhidmat tanpa musim, tanpa lumayan. Fisabilillah. Di Pahang, kami ada Majlis Pembangunan Wanita Pahang MPWP yang dianggotai oleh NGO wanita dalam negeri Pahang. Assalamualaikum. Berhenti sekejap sayang weh. Ada orang datang untuk menengok awak berucap. Dengan ini kita mempersilakan dan mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Ini masa tak boleh tolak juga. Saya tak tolak, jangan usah hati. Selamat datang Yang Berhormat Datuk. Itu boleh tolak, jangan tolak lah. Ini salutation kan. Okey. Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP adalah dianggotai oleh NGO dalam kalangan anak-anak muda kita. Kedua-duanya merupakan medium untuk wanita bersama-sama anak muda mendekati masyarakat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Sebagai contoh, melibatkan diri dalam usaha membantu mangsa-mangsa banjir, membantu persediaan semasa PKP COVID-19, malah kini giat berkempen untuk menggalakkan rakyat di negeri Pahang mengambil vaksin COVID-19 bersama-sama dengan agensi kerajaan seperti KKM, APM, JKM dan serta rela dan lain-lain lagi. Untuk itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Wan Rosdi Wan Ismail, Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Pahang yang banyak membantu kelancaran gerak kerja MPWP dan MTSP. Tahniah dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Sahaniza Samsudin, Ketua UMNO Bahagian Maran yang mencetuskan idea penubuhan MPWP dan MTSP. Datuk Pengurusi dan para perwakilan, hala tuju kita. Hala 7 MN, PN, PH ni tak ada lah dalam menempani PRU ke-15 bagi meraih keyakinan ahli parti dan pengundi-pengundi. Pemimpin-pemimpin tertinggi perlu menetapkan hala 7 parti sebenar dengan berhati-hati. Keadaan sekarang amat mengelirukan jentera parti, apatah lagi ahli-ahli dan rakyat. Ini adalah hakikat yang jangan sekali dinafikan. Presiden kita cakap takkan bersama PBBM. Tapi ada pemimpin lain berkata sebaliknya, bahawa kita perlu bersama PBBM dalam waktu yang sama memperkukuhkan mufakat nasional. Dalam apa jua perhubungan, ia memerlukan keikhlasan hati yang sebenar. Saya cukup yakin akan keikhlasan UMNO dalam mufakat nasional. Di Pahang, kami mufakat nasional dalam keadaan bertenang di bawah kepimpinan pengurusi Perhubungan Negeri dan juga yang di-Pertua Negeri PAS YB Rosli Jabar. Sebelum ini ahli dikelirukan dengan dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Chia Tiong sama ada ia benar atau tidak. Ahli mempersoalkan, kalau tidak ada angin masakan pokok bergoyang, siapa yang selayaknya mengia atau menafikan kenyataan ini. Dan ingatlah, akar umbi telah menyatakan no Anwar, no DAP. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden yang pada 24 Mac 2021 dan Datuk Seri Utama Timbalan Presiden juga Naib Presiden Datuk Seri Ismail Sabri yang telah dalam sesi wawancara sempena Perhimpunan Agung UMNO yang telah dengan jelas menegaskan sama sekali tidak akan bersama-sama parti-parti ini. No DAP, no PKR dalam menghadapi PRU ke-15. Mudah-mudahan kenyataan ini dapat diterima, meyakinkan ahli-ahli dan rakyat. Wanita Pahang, mohonlah, jangan ramai-ramai sangat nak jadi jurucakap di luar. Keputusan MT perlu dipatuhi. Nanti jadi seperti macam perumpamaan seperti tikus membaiki labu. Niat sangat baik tapi merosakkan. Kepada pemimpin-pemimpin UMNO, ada orang mengingatkan saya berkenaan kawan. Katanya, ada kawan yang hanya boleh dibawa sampai ke laman. Ada kawan yang hanya boleh dibawa ke tangga. Ada kawan yang boleh bawa naik ke rumah. Jika kawan di laman dan kawan di tangga, kita bawa masuk ke dalam rumah. Alamat rosaklah rumah. Kehilangan harta tidak mustahil nyawa. Maksudnya berhati-hati dalam berkawan. Adakah kita ini kawan sampai ke hati atau hanya kawan di bibir? Dalam keadaan UMNO sekarang, sukar untuk mencari teman yang setia.
Kerana itulah lompat parti berlaku bukan sahaja di peringkat tertinggi, malah sekarang telah menular ke akar umbi. Di peringkat awal kekalahan kita tempoh hari, akar umbi inilah tonggak kekuatan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin tertinggi kita. Tetapi kini keadaan sudah berubah. Adakah ini kerana keinginan-keinginan bersifat individu atau kerana kita selaku pemimpin gagal mengekalkan keyakinan akar umbi kepada kepimpinan kita ketika ini? Perkara ini perlu sama-sama difikirkan untuk kita mencari jalan penyelesaian. Pengurusi tetap dan para perwakilan, bagi wanita Pahang, yang berbahaya bukan sahaja mereka yang melompat parti. Itu sudah jelas. Malahan lebih berbahaya mereka yang umpama musang berbulu ayam. Bahaya tak? Gunting dalam lipatan bahaya tak? Musuh dalam selimut bahaya tak? Duri dalam daging bahaya tak? Lagi bahaya menanoh seluruh badan. Apa yang dimaksudkan adalah mereka-mereka yang zahirnya masih di dalam rumah kita. Tetapi pada hakikatnya, mereka menjadi ejen musuh yang cuba memusnahkan dari dalam dengan menyalurkan maklumat dan strategi parti. Perwakilan yang dirahmati Allah, kita akan menghadapi PRU ke-15 dan juga pemilihan parti. Ia melibatkan pemilihan calon-calon bagi mewakili parti dan barisan kepimpinan parti. Biar apapun yang akan kita hadapi nanti, pemimpin-pemimpin UMNO di setiap peringkat perlu segera meyakinkan ahli dan rakyat bahawa UMNO tetap relevan sebagai pembela rakyat dulu, kini dan selamanya. Yang terakhir sekali, sudah sampai masanya kita selesaikan seandainya ada masalah dalaman di semua peringkat. Sebagai contoh, sekiranya ada perselisihan faham, berbincanglah secara ukhuwah. Ini bukan lagi masa untuk kita berbalah atas perkara-perkara peribadi. Kerana pemimpin adalah cermin kepada parti keramat ini. Ini masa untuk kita persiapkan diri dan jentera parti supaya dilihat sebagai bukti solidariti dalam UMNO. Kerana kemenangan dalam PRU nanti akan membela maruah parti dan ahli-ahli yang sedia. Dan UMNO adalah sebuah perjuangan yang masih belum selesai. Kepada ahli-ahli yang setia, kehidupan mempunyai dua sisi yang berbeza. Semalam adalah masa lalu yang penuh pengalaman dan pengajaran. Hari ini adalah realiti kehidupan yang mesti dihadapi. Esok adalah masa depan yang perlu diperjuangkan. Ingatlah wahai pemimpin-pemimpin UMNO, 75 tahun ini, UMNO umpama pohon yang rindang dengan pucuk tinggi melangit. Walaupun pucuknya bergoyang, daun jatuh berguguran, ranting patah berselerakkan, dilanda ribut dan taupan, akarnya tetap teguh mencengkam bumi. Dengan ini, wanita Pahang menyokong ucapan dasar yang berhormat Datuk Ketua Wanita UMNO Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. #langkah berani wanita UMNO. Puas Kak Samsia? Saya tak terus berhenti pun. Lebih masa ke? 20 minit. Wow.